Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, video ni kita akan share topik by topik dari basic sampailah habis topik ni. Bukan habis bermaksud tak ada knowledge lagi. Alright, untuk student saya refresh. InsyaAllah kita akan buat Zoom. Mungkin dalam sebulan tu kita akan buat Zoom. Dan setelah video ni habis, topik by topik kita akan send dalam e-video channel. Tetapi bukan setakat video tu je. Bermakna kita akan share juga mapping and then video juga. Kenapa setup ni fail, kenapa setup ni jadi. Right, based on our knowledge ni lah. So apa yang saya nak, korang kena belajar secara tertib, just dari mula sampai akhir. Sebab benda ni kita akan apply kan nanti dalam live trading kita, okay? So topik pada yang awal ni adalah mengenai OHLC. Open high low close. Okay, apa dia OHLC? Of course, ada yang dah tahu, ada yang belum tahu mungkin. So OHLC ni dia open high low close. Okay, apa yang kita faham mengenai OHLC ni, open high low close? Because open high low close ni maksud dia adalah candlestick. Bagaimana dia open, bagaimana dia create harga tertinggi which is high, harga terendah which is low, dan macam mana dia tutup candlestick itu. Harga di mana dia tutup, so dia close. Okay, OHLC ni saya nak terangkan sikit lah, short and sharp. OHLC adalah formation of candlestick. Bagaimana candlestick ni tercipta? Of course, akan ada pergerakan open, high, low, close ni dulu. Sampailah close, baru terciptanya candlestick. And then, OHLC ni adalah sangat-sangat basic kerana ia berkait rapat dengan topik-topik yang akan diajarkan lepas ni. Satu lagi, OHLC ni bila kita faham movement of candlestick, kita akan faham the storyline of multi-time frame from monthly, weekly, daily, H4, H1 dan selanjutnya. And then macam contoh kita nak tengok bagaimana, kalau kita dah faham, kita boleh tengok candlestick weekly ni dia mati macam mana. Alright, nanti saya cuba contohkan dekat weekly. And then daily juga, macam hari ni kita trade. Because daily candle dia berubah sehari demi sehari. So kita nak tengok candlestick bagaimana dia mati. Kita boleh predict, kita boleh jangkakan macam mana dia mati menggunakan OHLC ni. Maksud dia kita movement of OHLC ni kita boleh predict bagaimana candlestick ni akan terbentuk, akan tutup untuk esok hari dia. Contoh candlestick buy, dia tutup hari ni candlestick buy pukul 6 pagi. Keesokan hari dia akan ada candlestick baru, jadi dia akan tumbuh new candlestick which is candlestick sell. Tapi taklah macam ni, esok buy, esok sell, esok buy, no. Dia boleh jadi sell hari ni, esok pun candlestick sell. So bermakna, kenapa ianya berkait rapat? Bermakna semua ni kita kena ada syarat, which is SOP dan confirmation. Without confirmation and SOP, benda ni tak akan jadi. Okay, boleh faham? Alright, okay. So saya akan lukiskan satu persatu candlestick OHLC ni bermula daripada candlestick buy. Okay, candlestick buy, of course, buy akan bermula, ini movement, akan bermula dari bawah. Turun,
dan dia close. Dan saya create shadow dia. Bagi yang tak tahu shadow ni apa, ni lah shadow. Yang korang tengok batang-batang tu wick ke dia orang panggil, ni shadow. And then body of candlestick, body ni body. Okay, jangan confuse. Kadang benda basic sangat ni pun orang tak tahu. Okay. Hi. So, as I said tadi, candlestick buy, dia open dekat bawah ni. Ayo. Dia bermula open. Maksud dia, di mana bermulanya candlestick ni, dia open dia. So, dekat situ. And then dekat bawah ni, of course, harga yang terendah dia. Line yang semua ni, yang saya lukis ni sekarang ni, adalah dipanggil sebagai subcoordinate ataupun subcoordination level dia dari open sampai ke high dan close dia. Okey. Contoh yang sini dipanggil sebagai open dia. Situ open. Dan di sini of course dia punya low, dia terendah. And then di sini dia punya close. Close candlestick buy berada dekat atas. Okay. And then di sini adalah high dia. Okay. Apabila kita tukar kepada line chart, ini kita biasakan melukis. Okay. So bab line chart dekat MT4 tak akan sama apa yang kita lukis. Kenapa pentingnya untuk kita faham melukis? Seperti mana yang saya belajar dulu, lukis sampai apa? Kita boleh dapat subconscious mind tu. Maksud dia kita boleh tengok je chart ni, kita dah faham lukisan of candlestick by time frame, by candlestick boleh. So kalau kita lukis pergerakan movement of line chart candlestick buy ni, as I said, open dia bermula dari bawah ni kan. Terciptanya shadow ni shadow low ni terciptanya disebabkan body pernah pergi bawah. And then once dia pernah pergi bawah, dia akan pergi atas. Ni movement dia. Sebelum dia close, as I said, kenapa terciptanya shadow ni, body of candlestick ni body pernah pergi atas. And then dia close dekat sini. So apabila kita tengok line chart dia akan macam ni. Okay. Ini candlestick buy. Now candlestick sell. Okay, now kita lukis subcoordinate label dia. Macam biasa, dia punya open candlestick sell berbeza sikit. Dia bermula dari atas. Dan macam biasa dekat atas ni, apa kita panggil? Harga tertinggi. Harga tertinggi dan terendah tak pernah berubah. Okay, yang mana bawah, dia bawah lah low. Yang mana atas, so harga atas tu dipanggil sebagai high. So, ini perbezaan di antara dua ni, macam biasa di sini adalah open dia. Dua ni je beza dia, candlestick buy dengan sell, open dengan close dia. And then high tetap sama, low pun tetap sama. Perbezaan line chart dia pun berbeza sikit. So kita kena biasa lukis. So open macam biasa. Tadi kita open buy, kita lukis start dari bawah. Tetapi open candlestick sell, kita bermula dari atas. Macam biasa, terciptanya shadow ni, body pernah pergi atas. Dan low punya pun sama juga. See beza dia. Movement of candlestick line chart dia. Okay, boleh faham?
Ini basic dia. Okay, so saya nak pergi ke chart jap. Kita nak tengokkan contohlah. Apa yang saya maksudkan, kita boleh predict benda ni by weekly or monthly ke apa ke contoh weekly kan. So weekly dia kita ada 5 hari. Hari Isnin sampailah hari Jumaat. And then pada minggu depan dia, which is hari Isnin, akan ada candlestick weekly yang baru. Di sini contohlah. Contoh just untuk korang faham teori dia. Contohlah ini candlestick buy ni. And then pada minggu depan dia terciptalah candlestick sell sebelah ni, warna hitam ni. Okey, tetapi as I said dengan syarat, dengan SOP tertentu. So nanti saya akan beritahu syarat-syarat dia kenapa, syarat-syarat dia bagaimana dan confirmation tu. Okey, so sama juga macam contohlah candlestick buy ni. Untuk next week dia kita boleh predict yang ni dia akan terus buy. Ataupun contoh hari Jumaat penutup mingguan hari Jumaat, kita akan tahu hari Jumaat ni dia boleh ada buy and sell ataupun dia teruskan sell macam tu. So macam ni contoh. Okey, contohlah. Saya ambil subcoordinate level candlestick buy dulu. Macam biasalah HLC dia punya open, dia punya close, dia punya low. Kalau you lukis, dia akan bermula macam biasa candlestick buy atas. Kita lebih sikit dan dia punya HLC line chart dia macam ni. So contoh, candlestick buy ni dia pergi atas kan? Dia bermula dari sini, dia pergi atas. What do you expect? Dia akan pergi atas terus? Adakah HLC ni pernah tercipta macam ni? No, tak ada pernah. Mesti ada penutup dia. Mesti ada penutup dia. Faham tak line ni? Dia tak pernah tercipta cuma setakat macam ni dan mati je. No, tak pernah. Sama juga macam sell. Dia tak pernah tercipta, contoh sell lah. Dia tak pernah tercipta macam ni, mati macam ni. No. Mesti ada dia tutup sikit. So meaning to say, if you sell dekat atas, dia nampak candlestick sell, untuk penutup, of course akan ada penutup buy dia. Boleh faham? Candlestick buy sama juga. Pergi ke atas, contoh, asal dia tekan mati macam tu, so akan ada penutup sell. Tak kisah kecil ke besar ke. Yang penting dia ada penutup dia sell. So korang boleh menggunakan lower time frame dia, storyline dia. Okay, Roger? Okay. Tu HLC. Simple. Nampak simple, tapi reality dia, so kena faham. If you guys lukis, dia main lukis. Ini apabila saya lukis ni, dia menjadi satu persatu candlestick, maksud saya dari candlestick buy dan sell. Bagaimana kalau dua gabungan candlestick buy and sell? Contoh saya lukis candlestick buy dulu. Sama juga hukum hakam Moishul sini, mesti ada open, high, low, close dia. So yang ni candlestick sell. So apa yang saya perlu buat, kalau saya lukislah menggunakan pensel ke tangan, just nak tajamkan otak kita ni. Apabila tangan bergerak, otak pun ikut bergerak. Otak kan apa kata orang, aktif, ikut berfikir juga. Okay, alright. Macam biasa saya lukis subcoordinate level candlestick buy dulu. I shall see dia bermula dari open dia. Macam biasa open buy, bermula dari bawah, tak pernah dari atas.
Saya lukis law dia satu persatu candlestick buy dulu dan candlestick sell. Dia punya close, dia punya high dia. Dia faham? So di sini saya nak lukis candlestick sell lagi subkoordinat dia. Since di sini kalau korang nampak open dengan close dia itu sama, dia punya open candlestick sell ni, so saya tak boleh lukis lagi. Saya just lukis yang baru which is candlestick high line apa nama dia tu? Line high sell tu, and then dia punya close. Then dia punya low. Now, macam biasa, kita lukis line chart horizontal or candlestick buy dulu. Ikut line tu. Dan macam biasa dia punya close dekat sini. Oleh kerana macam yang saya cakap open tadi tu dia sama. Now kita lukis line chart candlestick sell, open dia sama. So bermula dari sana saya akan bongkar. Pak, macam ni dia punya movement of line chart. Apabila kita tengok dekat MT4, kita tukar pada line chart, kita takkan dapat exactly bentuk macam ni. Macam yang kita lukis ni, no? Memang tak ada. So, apabila kita lukis, kita faham movement of candlestick. Berarti dia tu line. Pas ni saya explain. Okay? Now kita move ke next topic. Masih kita gunakan benda ni. Next topic dia adalah we shall see that. Now kita move kepada SNR. Baik. Apa? Okey, SNR. Apa dia SNR? Of course lah, support resistance. Siapa tak kenal SNR? Support resistance. Okey, SNR buat support untuk kita buy the resistance untuk kita sell. Berarti kalau kita buy, of course kita akan buy from low, not from high. So sell high lah tu. High. Ini basic SNR. Of course kita will buy at low. Buy at low, sell at high. Support and resistance. Okey, apa hukum basic SNR? Apa hukum basic SNR? Hukum dia, of course, resistance ni sell at high, buy at low. Itu satu hukum. Salah satu daripada hukum dia. Lagi, hukum dia yang digunakan pakai selalu adalah line chart dia kalau ada V dan A. Bermakna V adalah untuk sell, A adalah untuk kita buy. Apa A and V ni? Apa maksud dia A and V? Maksud dia A and V ni, apabila kita tukar candlestick tu kepada line chart, dia akan terdapat A and V je movement dia. Contoh dekat sini V, saya bagi bulatan dulu. Ada V, ada V, ada V. Faham? Ada A, and then di sini juga ada A. Kalau ada next candlestick yang ketiga, kita lukis balik, di sini pun boleh jadi ada A. Faham? Movement of line chart dia. So bermakna di sini, di dalam candlestick tu terdapatnya SNR, support and resistance. Okey, sebab tu kadang kalau satu candlestick lah, contoh kita sell or buy. Sometimes contohlah kita sell lah, yang di sini ni, dia berlakunya breakout and then berlakunya pullback untuk sell. Kadang dia touch je yang ini.
Kadang dia touch yang ni. Kadang dia touch lebih sikit. Kadang terlebih sikit. Faham? Berlakunya rejection untuk sell. So, meaning to say, di dalam harga ni, jangan cakap tak ada harga. Memang dalam harga ada harga. Dalam harga ni, semuanya berkait rapat. Di dalam OHLC ada SNR. Dalam SNR ada, tu nanti. So, just fahami dulu. SNR ni, maksud dia. SNR, dalam ni kalau kita lukis, ada B. Ada B. Kalau kita dah terbiasa ataupun mungkin ada yang quick learner di sini ni, dia mungkin akan cepat belajar ataupun cepat menangkap tanpa melukis. Ada manusia ni, dia lain sikit. Dia lambat sikit, macam saya lah contoh. Okay? Lambat sikit kita kena lukis. Untuk kita fahamkan, untuk kita sampai ke tahap mata kita tu, kita boleh tengok chart, kita boleh bayangkan lukisan dia kalau kita lukis. Okay? Kadang kita pun jadi tanda tanya, kenapa SNR ni, ada kita plot SNR, banyak support, resistant, kadang tak sampai yang dekat atas tu, kadang sampai je dekat bawah ataupun pertengahan badan. Right? So benda tu kita kena ada confirmation dengan konsep sekali. Tu nanti saya ajar. Now kita still dekat basic permulaan baru. Okay, boleh faham mengenai OHLC, apa kaitan OHLC dengan SNR. Now you tengok yang di dalam ni terdapatnya SNR rules juga. Faham? Okey. Contohlah. Weekly saya guna satu time frame je dulu. Macam biasa dekat bawah ni adalah saya lukis candlestick buy ni dia punya low, dia punya open, dia punya close body, and then dia punya high stick dia dekat high price. Kalau you tengok berlakunya breakout dah, and then berlakunya rejection on low punya zone. Ni zone low dia, zone open ke close, zone close ke high. Ada 3 zone, 1, 2, 3. So zone yang bawah tu dia reject, and then berlakunya drop weekly. $600 pips macam tu. Faham? Lagi macam biasa, ini low. Saya lukis candlestick buy ni low. And then dia punya close body macam biasa. And then dia punya high. Cuba tengok dekat sini, berlakunya breakout, and then berlakunya rejection on kawasan low. Yes, ada berlakunya movement of sell, memang ada, tapi tengok. Dalam 100 plus pips. Tetapi dia terus naik, sehingga ia mencapai high zone dia, di sini. Sini ni. And then, for the next week dia, baru dia berlakunya drop. Almost 1000 pips. Okay. So kenapa dia tembus sini? Kenapa dia pergi atas? Itu pun kena ada confirmation. Bukan senang macam nampak nampak V, nampak bentuk macam ni, you buy and sell terus. No. Kalau macam tu saya tak payah mengajar. Saya tak payah mengajar dan korang pun boleh kaya kalau setakat cukup setakat topik ni je. Lepas tu korang boleh apply. No. Kalau mudah macam tu dah ramai. Orang sana tu luar tu kan kaya macam tu. Okay, it's not that easy, okay? Bukan si simple macam tu. So kita kena teratur benda ni. Okay, guys. I think that's it for video pertama ni, which is OHLC dengan SNR. Kita akan move ke next video seterusnya. Okay, yang ni korang fahamkan, hadamkan, benda ni simple saja. Kita jumpa lagi ke next video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.